Lepas tu saya bicara pulaknya hak berkaitan najis mutawassitah. Menyucikan najis mutawassitah dalam kitab kita tak sebut pun 3 kali. Dan kitab kita bicara dahulunya menyucikan najis mutawassitah, hilang jirim, zat najis, hilang sifat, maka suci. Baik. Kat tu je. Nak jadi hilang sifat, hilang jirim, hilang zat tu awal-awal. Nak jadi hilang sifat ni, berapa kali buat? Tak kira berapa kali buat pun. Sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, 4 kali tak kira. Air kencing, kucing. Sifat bau dia keras, kuat. 2-3 kali barulah hilang dia punya bau air kencing kucing tu. 2 kali, 3 kali barulah selesai basuh najis yang diwajibkan. Hukumnya sekali baru. Buat 2, 3, 4 kali. Hukumnya sekali basuh najis mutawassitah yang hukumnya wajib, hilang sifat. Lepas tu kita tak sebut. 3 kali dah sebut. Setakat tu saja. Kemudian barulah bicara bab sunat meniga. Orang kita dah sebut 3 kali najis mutawassitah. Sebab ada orang faham basuh najis wajib 3 kali. Dulu saya biasa jumpa orang tua yang belajar seumpama ni. 3 kali pula wajib. Masa nak lap air yang berladung tu kena pakai kain yang berasingan. Akhirnya dia pakai 3 helai kain kering yang berasingan untuk lap air yang bertakung atas lantai yang wajib basuh najis bilangan 3 kali. Kena pula musim hujan. Kain hot lap tu jadi payah nak kering. Cucu balik ramah di rumah. Zaman dulu pula, alah bukan pakai pamper, pakai kain lamping je. Jadi banyaklah cucu kencing. Situ nak kena pakai 3 helai kain kering. Situ nak kena pakai 3 helai kain kering. Walah tak ada kena mengena pun kain tu. Kain tu hanya nak mengeringkan air sahaja. Air yang pertama berubah najis. Keringkan dengan kain tu. Lepas tu kain hot najis tu basuh lah. Lepas tu kering kain yang sama pula. Tak boleh. Kain tu lagi basah tak boleh gunakan untuk lap air najis. Kena pakai 3 helai kain kering. Dah dia kata kena musim hujan, lambat kering, cucu pula ramah di rumah. Akhirnya kain mana digunakan untuk 3 helai nak keringkan air di lantai ni, ambil kain batik Jawa dah amari hok disayang. Bau padam muka. Kain batik Jawa dah almari hok dia tak pakai tu sayang tu, dia buat kencing, dia buat lap, basuh najis, kencing cucu dia. Dah sekali kencing, 3 helai kain kering kena sedia. Kering yang pertama, basuh-basuh, tak boleh pakai dah kain basah tu, kena jemur. Basuh hari kedua, kain kering yang kedua pula, lap. Basuh kain tu, tak boleh pakai dah, jemur kain yang kedua. Yang ketiga, wajib 3 kali basuh najis. Lepas tu kena guna 3 helai kain kering untuk lapkan air yang digunakan untuk basuh najis. Siapa pakai kain batik Jawa diguna? Faham tak? Orang zaman dulu ni kain batik Jawa tu lah. Kalau kira orang ni apa dia bandingan dia? Kain batik Jawa dengan apa kalau orang sekarang? Kain sutera? Ke Tupperware? Dah lah. Benda hok disayang tu. Duk amari tu. Jangan kosek tu. Jangan kosek. Akhirnya buat guna untuk lap air di lantai selepas basuh najis. Dah lah dia belajar wajib basuh 3 kali. Lepas tu wajib menggunakan 3 helai kain yang kering. Tak. Basuh najis tak ada 3 kali. Kewajipan hilang jirim, hilang zat, hilang sifat. Berapa kali? Dah bicara berapa kali. Sampai ke hilang, selesai kewajipan. Tapi hukumnya baru bilang sekali yang wajib. Beres. Sunat meniga. Ada ni. Bab minggu lepas. Ni.
Oh, ni saya biasa beri peringatan dah dalam FB. Berulang kali dah. Jadi sekarang ni saya kena tengok juga. Mana saya perlu padam, saya padam. Yang kitab tidak bicara, yang saya tidak sebut, ditambah dalam tu. Panggil apa ni? Memandai-mandai. Faham tak ni? Beri peringatan dah. Ini contoh minggu lepas. Hilangkan sifat najis terlebih dahulu. Buat kurungan kencing kucing. Itu dah hilang sifat. Setelah itu teruskan suci dengan air bersih 3 kali. InsyaAllah bersih. Apa benda pula ni? Setelah itu teruskan cuci dengan air bersih 3 kali. InsyaAllah bersih. Dia sekarang ni basuh najis hanya disunat 3 kali. Hilang sifat tu beres dah. Hilang sifat beres dah. Ada ni. Sunat meniga. Hilang sifat tu suci dan bersih dah. Cuma sunat meniga. Bukan meniga boleh jadi bersih, tidak. Hilang sifat najis, buat berkali pun tak kira, maka suci dan bersih. Barulah nak dapat pahala sunat lagi. Datang air kali kedua, boleh pahala sunat. Datang air kali ketiga, boleh pahala sunat. Kena amati. Sebab dahulu memang ada orang yang berfahaman, basuh najis wajib 3 kali. Macam tadilah. 3 kali dengan 3 helai kain yang kering. Ni saya cerita orang belajar kali kitab sentiasa ni. Dikenal hatilah FB tu. Kemudian kalau dalam FB tu ada komen-komen yang tak berapa suka tengok, suruh admin padam, gitu je lah. Padam je lah. Kalau berulang kali kacau, blok lah. Gitu je lah. Kalau tak blok, tutup lah bahagian dia. Sebab kita belajar untuk fardu ain, bukan nak baloh dalam tu. Lepas tu kadang-kadang saya bicara pegangan salah contoh. Saya bicara umum sahaja. Saya tak sebut nama. Tapi kadang-kadang ada orang yang buat memandai-mandai. Ustaz maksud ni hot ning. Dia tukang tu. Maknanya potong, belok. Pada belok sekat. Kita tak usah buat lebih. Tak usah nak memandai-mandai. Lepas tu kalau ada komen yang tak suka tengok, suruh admin padam saja. Biar ke dia lah. Sebab ini atas masing-masing nak belajar. Kelas fardu ain banyak. Kita suka satu kelas, kita ikutlah. Kalau tak suka kelas ni, tak usah ikut. Tak ada apa paksa kita pun. Tak ada apa paksa kita pun. Bukan tak pernah ada dalam komen. Bicara kasar-kasar sudah ustaz, tak payah perhalusi lah. Lepas tu bicara sekali lalu sudah ustaz, tak payah ulang lah, dia kata. Nak bicara kasar-kasar, cari kelas lain. Nak bicara dak ulang, cari kelas lain. Jangan ganggu orang lain. Mana orang yang mengikuti tu, orang suka perincian, orang suka ulang-ulang. Saya tak suka, tak usah ikut. Tak ada paksa kita kan. Tak suruh balah lah, cari kelas lain. Janji belajar fardu ain. Dan memang ada orang mengajar, ambil faham molek. Ambil faham molek, saya dah ulang dah ni. Di sisi gitu. Wamoda. Ambil faham molek. Payah ni saya nak cerita ni. Saya dah ulang dah, dia kata. Mai tak ulang sungguh. Tapi kalau saya akan ulang. Payah bukan kata nak lekat. Nak ingat ulang lah. Tapi dia bagus. Dia beritahu awal-awal. Ni payah ni. Jangan duduk bersembang, Perhati molek Saya bicara sekali je, saya tak akan ulang dah. Mana dia cerita betul-betul dah, dia tak akan ulang. Kalau kita suka hak seumpama tu, kita ikut kelas seumpama tu. Cepat habis kita. Mana kalau komen-komen yang
kurang rasa dok sedap tengok apa dah. Kalau berulang kali, belum. Sudah. Kita nak belajar. Bukan nak berkelahi. Ni kadang-kadang jadi berkelahi pula. Ada jenis tu. Yelah. Ni jenis gini, ni jenis gini. Ada macam-macam lah. Nak berkelahi berkaitan lain. Memang saya akan ulang. Kalau bang akidah, saya cerita bang akidah tu. Hot tu buka, apa kali ulang tak tahulah. Sebab apa saya ulang? Saya jumpa sudah pelbagai pada ni. Kenapa saya ulang? Sebab ulang kadang-kadang setahun, 2 tahun, 3 tahun, barulah lega dia kata. Barulah boleh faham molek. Walau benda mudah je. Tapi kenapa setahun, 2 tahun, 3 tahun? Dia macam nak terima, nak tolak. Nak terima, nak tolak. Dia banyak duk main sini. Pelik ustaz ni mengajar hak jahat qada qada juga. Tuhan hukum nanti dalam neraka. Dah aci Tuhan buat gitu. Tekang ayat Quran di Nabi. Belajar. Tapi duk main sini lagi. Yang jadi nanya dia, yang jadi susah dia tanya pula orang lain hok ngajak agama. Orang lain tu kata, tak boleh gitu, mana boleh hok jahat qada. Hok jahat Tuhan marah kan. Takkan benda marah dia qada. Pelik gitu tu. Dia pun jadi pening pula. Tapi mari belajar pula dengan saya. Ulang. Ada siapa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Hok saya ulang tu. Pening. Kalau tak ulang macam mana? Kalau baca sebentar lalu je, kita ambil pasu dah. Pada ni. Dah macam ni kita ulang minggu lepas ni. Ulang minggu lepas. Kali yang pertama ada 7 kali, lepas hilang sifat. Boleh. Tambah lagi 6 kali. Ini najis mughallazah. Najis mutawassithah tidak ada. Hanya hilang sifat, beres kewajipan. Berapa kali? Tak kira. Hilang sifat, sekali boleh panggil. Buat 2 kali ke, buat 3 kali ke, sekali. Bandingan gini lah ni bandingan. Bak wudu. Kita ambil air dengan sebelah tangan. Sebelah ni kita pegang apa-apa ke, tak kira lah. Pegang sebelah. Sekali itu sebelah kanan. Tak kata lagi. Ambil kedua sebelah tangan, sebelah kiri. Nak bilang 2 kali. Dah. Rata, baru bilang sekali. Buat 2 kali. Sekali baru bilang. Sunat meniga. Kita buat 2 kali. 2 belah tangan. Sebab kita pakai sebelah tangan. Kalau pakai 2 belah tangan, sekali tu cukup dah rata. Boleh bilang sekali dah. Ada ni. Nak bilang sekali, pilih rata. Sebab itulah, kalau dibuat 3 kali dah. Nyata kemudian, di tangan tu ada sisi ikan. Di tangan tu ada sisi ikan. Dibuat tangan ni 3 kali dah ni. 3 kali rata dah. Dapat tak 3 kali? Sekali pun belum dapat. 3 kat mana? Ke boleh lakah? Sekali tak dapat ustaz. 2 dapat dah. 3 dapat dah. Sekali tinggal. Boleh? Macam nak dapat 3? Sekali hak wajib pun tak dapat lagi. Sebab ada sisi di tangan. Akhir tak rata. Saya buat 3. Sekali hak wajib awak tak lepas lagi. Nak 3 kat mana? Lepas tu macam mana? Buang sisi tu. Rata sekali tempat tu. Barulah. Datang air kali kedua untuk sekalian tangan. Sunat. Datang air kali 3 untuk sekalian tangan. Sunat. Ada ni. Dah buat 3 kali. Sekali pun tak ada lagi. Sebab nak bilang sekali. Rata sekalian. Baru bilang sekali. Macam tadi basuh muka menggunakan sebelah tangan 2 kali ambil air barulah rata. Panggil 2 ke panggil sekali? Panggil sekali. Lepas tu nak dapat sunat yang kedua tu, yang kedua pun rata. Barulah panggil yang kedua. Mungkin buat 2 kali juga, barulah yang kedua. Yang ketiga nak dapat pahala meniga, kena rata. Mungkin yang ketiga tu kena buat 2 kali juga sebab pakai sebelah tangan. Jadi nak bilang sekali kalau buat wuduk lepas rata. Nak bilang sekali dalam bab najis mutawassithah, hilang sifat, selesai kewajipan, sunat meniga. Nak bilang sekali, basuh najis mughallazah, sekali dia 7 kali ni,
hilang sifat, barulah bilang sekali. Ini atas pandangan muktamad. Satu pandangan, hilang sifat, kosong laginya. Barulah datang 7 kali air, sekali air tanah. Hilang sifat ni, kosong lagi nombor. Lepas tu, 7 kali, 1 kali air tanah. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pada ni, hilang dah sifat, bau air kencing anjing, kosong, bukan nombor 1 dah. Apa dengan muktamad dak lah. Hilang sifat air kencing anjing, nombor 1. Lagi ya, 6 kali lagi. Salah satunya dengan air tanah. Dan jika dibasuh pada air yang berlari lagi keruh, memada lalu 7 kali peragan air atau yang tiada ditanahkan. Oh, tu bawah ni. Dan jika tiada hilang air najis mughallazah melainkan dengan 6 kali atau lebih, dibilang sekali juga tambah 6 kali lain daripadanya. Dia kalau air tu berlari macam contohnya air sungai, 3 kali air berlari. 7 kali air berlari. Kalau air sungai tu keruh, tak apalah, ketujuh air keruh lah. Mana ni? Tapi kalau air tasik, keruh air tasik. Air tasik bukan air berlari. Air tenang. Musim hujan. Air tasik tu luar. Oh, koloh lah. Dah kira. Duduk koloh lah air tasik ni. Dia keruh musim hujan. Maka dia pun, pakaian dia kena najis mughallazah. Macam ni dia nak basuh. Dia kena masukkan pakaian kena najis mughallazah tu dalam air tasik tu. Yang pertama, mula-mula dia pastikan hilang sifat. Kalau pakaian tu kena air kencing, kena gosok banyak kali lah. Kalau pakaian tu hanya dijilat oleh anjing, dia gosok lebih kurang, habis dah lah air liur anjing tu. Sudah sekali. Tapi besar sekali pakaian dia dalam tasik. Air tenang. Dia pun gerakkan pakaian dia. Kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat, kali yang kelima, kali yang keenam, kali yang ketujuh. Mana dia gerak pakaian yang kena jemur dalam tasik air tenang tu, pergi ke depan. Mula ni dapat dah sekali sebab dia hilang dah sifat ni. Lepas tu baru sekali. Dia pun tolok ke depan, yang kedua. Balik ke belakang, yang ketiga. Tolok ke depan, yang keempat. Tarik ke belakang, yang kelima. Gitulah. Tolok ke depan, yang keenam. Tarik ke belakang, yang ketujuh. Selesai. Sebab kalau dia tak gerakkan pakaian, macam nak dapat 7 kali sebab air tu air tenang. Buat banding minggu lepas macam air wuduk lah. Kalau letak muka bawah air pahit, letak muka bawah air pahit. Tu sekejap pun dia 3 kali dah lahnya. Kalau letak muka bawah pahit. Tetapi, kalaulah air koloh, kalau kita ambil air koloh, tak apa sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau kita masuk muka dalam koloh, ada pasien tu. Dia masuk muka dalam koloh. Lepas tu bobok, niat tak dapat lagi. Orang ambil wuduk situ pun rasa geli. Dah, capai liur dia pun tak tahu. Jadi kalau air koloh, contohlah kita masuk tangan dalam koloh. Air koloh, air yang tenang. Macam mana nak dapat 3 kali? Masuk tangan dalam koloh tu, selesai kewajipan, sekali rata tangan sampai ke siku. Hak kewajipan baru selesai. Kedua, ketiga, nak dapat 2, 3 macam mana? Air koloh tenang. Sama kita gerakkan tangan, yang kedua, gerakkan balik, yang ketiga. Ataupun kita gosok tangan tu. Bila kita gosok tangan, air sudah bertukar-tukar. Yang pertama awal-awal lagi dah. Yang kedua, yang ketiga. Kita bukan gerakkan tangan. Kita gerakkan air koloh dengan kita gosok tangan kita. Cukup lah. Kalau kita menggunakan air pahit, masuk tangan kita bawah pahit tu, 3 kali. Itu berapa saat je dapat dah 3 kalinya. Walaupun kita nak gosok pun, kita masuk tangan kita bawah pahit tu, kita biarkan saja. Dah. Air sudah berlari tu, air yang lain-lain dah tu. Faham tak? Air lain-lain dah tu. Tambah kalau kita gosok. Kalau kita dah gosok, kita dah gosok. Kita masuk tangan kita bawah pahit, kita dah gosok. Sekali, 2 kali, bilang gitu ke?
3 kali. Beres. Keluar. Masuk. Sekali sambil-sambil tengok. 2 kali. Tambah kita gosok pula kan. Sekejap 3 kali lah. Sebab apa? Sebab air pahit, air yang berlari. Jadi kalau macam air sungai, air berlari. Kalau macam air tasik, air yang tenang. Dan bumi yang padanya tanah. Dan bumi yang padanya tanah. Di bumi itu anjing kencing contohnya. Di bumi itu babi kubang. Kubang ni kalau bahasa buku kata gua ni. Masuk. Kubang tu lah macam kerbau tu kan. Kerbau tu apa jenis kubang kan? Kerbau pun gitu juga. Panggil apa? Babi kita sebut kubang, kita faham lah Terengganu ni. Panggil apa? Babi nyodong. Babi nyodong tu nyodong okok, nyodong okey tau. Apa panggil nyodong? Pak babi tu lah dia macam-macam lah pokok dia sodong tau. Yalah babi itulah apa? Dia kalau musim-musim hujan, kita boleh nampak lah. Babi tu pijak, tanah tempat babi pijak. Bukan kata dia kubang, dia pijak pun nampak dah bekas. Dah musim hujan dia basah. Jadi bekas dia tu. Najis mughallazah ni. Sebab kaki dia basah. Kalau dia kubang pula, sama telur lah. Tak panggil gala tau. Gala lain. Sebut kan ni esok. Babi buat mana? Babi berkubang. Suka su. Berkubang. Ayat su. Yang kata saya pula. Babi berkubang. Yelah kita nampak kan. Berlubang tempat dia tu. Dia berkubang tempat dia tu. Memang tempat tu basah apa semua. Macam nak suci tempat tu. Sebab tu tanah. Dan pada bumi yang padanya tanah. Apa hukum dia? Tiada wajib ditanahkan lagi padanya pada bumi itu atas kaul yang asah. Kaul yang kuat dalil. Kaul yang kuat. Pandai kuat. Tak wajib lagi bertanah. Memada dengan tanah tempat najis tu. Satu pandangan pula, tak boleh. Wajib kena tanahkan daripada tanah yang lain. Sebab tanah tempat tu tanah jisung tanah tu. Itu satu pandangan. Sekarang, di tanah tempat babi berkubang tu, di tanah tu najis, mughallazah, mutanajjisung lah. Kena najis mughallazah. Lepas tu nak guna tanah najis tu untuk bertanah. Pandangan yang asah yang kuat, cukup dah dengan tanah tu. Satu pandangan tak boleh, kena pakai tanah yang lain. Tetapi ni cerita hukum atas satu pandangan. Tetapi bila hujan di tempat tersebut, tanah di kawasan yang suci air tanah kawasan suci pun akan mengalir juga di tempat yang babi kubang tu. Ada ni. Dan sekarang ni babi berkubang atas tanah. Contohnya kalau turun hujan ataupun kita siram air, ambil air pahit, kita pun tembok air, maka di situ akan jadi keruh. Satu pandangan tak payah dah ambil tanah lain. Tanah tu sudah cukup. Mana siram air jadi keruh. Mana tanahkan tempat tu, lepas tu datangkan air jernih 6 kali. Ataupun ke-7 hari keruh pun tak apa. Memada dengan air tanah di tempat yang kena najis. Satu pun tak boleh. Maknanya kita kena spray air pahit itu biar kena tanah sebelah yang tak najis.
Kita spray, biar jadi keruh air sebelah tu, barulah kita spray biar air tu melalui kawasan hok babi. Ada ni. Makna air tanah bukan di kawasan babi berkubang tu, air tanah di sebelah dia yang hukumnya suci. Biar air tanah itulah yang menyucikan di kawasan tanah hok babi kubang. Nak pakai tanah tempat babi kubang sebagai untuk tanahkan air tak boleh. Sebab tanah tu mutanajisu, kena najis mughallazah. Itu satu pandangan. Bila kita ni tak. Pandangan yang asah yang kuat tak perlu. Maknanya kita tembok wayar getah kita hanya dalam kubang tu tak apa dah. Janji dia keruh. Ini kalau kita yang buat. Tapi kalau memang musim hujan, sudah mikirlah. Kalau musim hujan. Ada ni, kalau musim hujan. Kena tunggu situ. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tu tunggu situ. Tunggulah hujan lebat sekejap 7 kali lah. Kena mikir macam mana. Dan ni cerita dah hujan. Lepas babi kubang tu, masa tu ada air. Lepas tu dah hujan-hujan. Macam nak buat? Kita ambil air getah lah. Maknanya kita menggunakan tanah tempat babi tu ke, kita guna tanah yang luar. Guna tanah tu tak apa dah. Guna tanah tu tak apa dah. Dia panggil bertanah dah situnya. Mana spray dengan air biar jadi keruh. Kemudian biar jadi 7 kali lari air. Sudah memadai. Satu perang tak boleh. Kita kena keruhkan tanah sebelah. Yang tidak kena babi tu. Keruh tanah sebelah tu lah. Air tanah sebelah tu, tanah suci tu yang akan menyucikan tempat tanah najis mughallazah. Tempat mutanajisun yang kena najis mughallazah tu. Ni kalau hak masalah bumi yang ada padanya tanah. Ni kalau kita yang buat. Kalaulah hujan, mari hujan dah, tak sedut mikirlah waktunya. Sebab tu biasanya kalau di tempat-tempat kebun-kebun, dah usin mana? Kalau musim-musim hujan tak musim, dia babi ni, kalau tanah kering betul pun dia berkubang juga ke? Babi kalau musim panas, maknanya tanah tu keras, dia berkubang juga ke? Dia berkubang tempat basah kan? Ke macam mana? Ke dengan basah air embung tu dia berkubang dah? Kan pagi-pagi kan? Kan basah kan pagi-pagi. Ke hak basah embung tu dia boleh berkubang dah ke? Oh, tanya orang Bandar. Nak jawab mana tanya orang Bandar. Oh, dengar kesing-kenyi. Tanya orang Bandar. Dia dah dia biasa kebun-kebun tak ada masalah. Sebab apa? Hujan turun. Lepas tu bukan kata air tanah air jadi keruh di tempat tanah babi berkubang, bukan air tanah sebelah pun akan sekalilah bila hujan lebat. Ni kalau di hujan lah. Ni kata kalau kita yang spray dengan air pahit. Adakah kita perlu tanah yang lain? Seeloknya kita spray tanah. Kita spray di tempat tanah yang bukan babi kubang. Biar keruh situ, barulah kita pun tolak air keruh tu pergi kepada tempat tanah babi kubang. Itu lebih baik seumpama tu. Bila kita pandangan yang kuat, tak perlu dah. Kita boleh menggunakan tanah di tempat babi berkubang. Jadi 7 kali berlari air. Dan ketahui olehmu bahawasanya air pembasuh najis itu, usalatul mutanajjisi, air pembasuh najis itu apa hukum dia? Suci. Air bekas kita basuh najis itu suci. Dia ada syarat dia lah. Di antara syaratnya air itu tidak berubah. Air bekas basuh najis suci tetapi tidak menyucikan. Nama dia air mustakmal. Air mustakmal, air yang suci pada dirinya dan tidak menyucikan yang lain. Jadi air bekas guna basuh najis,
air itu tidak dihukumkan najis melainkan apabila berubah. Jadi maknanya air yang sedikit didatangkan ke atas tempat najis, air itu mutlak suci lagi menyucikan. Lepas gosok, hilang sifat najis di tempat tersebut, air tidak berubah, tempat tersebut hukum suci, air ada di latar tu suci tetapi tidak menyucikan, dinamakan air mustakmal. Jadi air yang bertakung atas tempat najis, air sedikit, tidak akan dihukumkan najis lagi, tidak berubah. Tapi permulaannya sifat najis di dalam lantai, datang air bertakung tempat tak bergerak, air tak ada masalah. Air sedikit sudah bersentuh dengan najis, tapi air sedikit datang dia jadi kuat. Air itu apa hukum? Suci lagi menyucikan. Kita pun menyucikan najis. Hilang sifat, air tak berubah, air kekal suci. Menyucikan, tak ada dah. Dia sudah berperanan sekali. Menyucikan najis, cukup dah lah. Air itu sudah tidak boleh menyucikan. Tapi status air kekal suci. Tapi tidak menyucikan sebab sudah berperanan, sudah guna sekali untuk menyucikan najis. Air itu dipanggil air mustakmal. Usalatul mutanajjisi, air pembasuh najis. Air bekas kita gunakan basuh najis. Wallahu a'lam.